Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya akan merungkai berkenaan dengan kisah Raden Dyar ataupun Dan Dyar yang merupakan seorang insan misteri. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Kerana dari iklan tersebut, saya akan dapat sedikit bayaran daripada pihak YouTube supaya saya boleh teruskan program eksplorasi misteri mistik ini. Berbalik pada kisah kali ini, adakah anda telah menonton video eksplorasi berkenaan kisah hikayat Raden Mas yang lepas? Jika belum, sila klik link di atas ini supaya anda faham kisah seterusnya. Pada video ini, saya ingin menceritakan berkenaan satu watak pahlawan hebat yang bernama Raden Dyar, Durma Kusumo Ki Aji Ningrat atau dikenali sebagai Dan Dyar. Beliau adalah salah seorang panglima perang bagi Pangeran Agung Raden Kusumo Wijaya di Keraton Giri, Tanah Jawa. Pada bab kisah sumpahnya, selepas kejadian kisah Raden Mas di mana kemudian beliau bersumpah dengan darah di tangannya yang dia, Raden Dyar Durma Kusumo Ki Aji Ningrat, akan melayani dan mematuhi Tunku Cik dan garis keturunannya seperti dia melayani Pangeran Agung sebagai tanda dia tidak pernah menamatkan kesetiaan kepada Pangeran Agung. Dari situlah bermulanya kisah misterinya. Sejak itu, Raden Dyar telah melayani seluruh keluarga di Raja Johor. Nama Dan Dyar itu sendiri telah meninggalkan petunjuk selama berabad-abad. Beberapa kejadian telah direkodkan dan ada yang digambarkan. Kisah pertama berlaku pada tahun 1819 di mana Stamford Raffles, iaitu pengasas Singapura, telah menandatangani perjanjian dengan Temenggung. Stamford Raffles kemudian naik ke Bukit Terlarang atau Bukit Larangan. Bukit ini dianggap legenda selama berabad-abad mengatakan bahawa bukit itu dihantui oleh 1000 mayat. Dalam catatan sejarah tidak terungkap, Gunung Faber dan 1000 mayat yang kerap kedengaran jeritan dan paluan gendang sayup kedengaran ketika pada waktu malam. Tidak ada yang berani masuki kawasan ini. Tetapi seperti yang tercatat dalam sejarah Singapura, seseorang telah menasihati Temenggung, kemudian menasihati Stamford Raffles untuk melepaskan tembakan menggunakan 12 napang di puncak bukit. Selepas istiadat itu berlangsung, maka tiada lagi perkara mistik berlaku di kawasan tersebut dan Bukit Terlarang kemudian boleh dihuni. Dikatakan seseorang itu adalah Raden Dyar. Pada tahun 1855, zaman pemerintahan Temenggung Daing Ibrahim, tak ada catatan mengenai Dan Dyar yang dijumpai selama pemerintahannya, kecuali Temenggung Daing Ibrahim berjaya menghentikan aktiviti Lanon di Selat Melaka dan Johor sepenuhnya dengan bantuan pejuang yang hebat. Mungkin pejuang hebat itu adalah Dan Dyar. Aktiviti Lanon berjaya ditupaskan semasa pemerintahannya. Pada tahun 1862, zaman pemerintahan Sultan Sir Abu Bakar, lebih banyak kes berkaitan Dan Dyar semasa pemerintahannya. Pada bab perang, Sultan Sir Abu Bakar banyak melabur dalam politik tempatan. Baginda terlihat secara langsung dalam 3 perang, iaitu Perang Jementah, Perang Saudara Selangor dan Perang Bendahara Pahang. Baginda memperolehi kejayaan dari Perang Jementah dan Selangor. Dalam kejayaan Perang Pahang, Baginda berjaya mendapatkan tanah Endau dan Mersing, sementara Tioman dikembalikan kepada Pahang. Dipercayai bahawa Baginda mengirim Raden Dyar untuk menolongnya dalam 2 perang itu, iaitu Perang Jementah dan Selangor, tapi Raden Dyar tidak membantunya semasa Perang Pahang kerana 2 daripada kerabat Pahang berasal dari keluarga Johor.
Pada bab pembinaan istana besar, beberapa batu guli dan batu besar dibawa dari London untuk pembinaan istana dan diangkat oleh orang Melayu tempatan yang membantu Wong Ah Fok, builder dan entrepreneurs. Dipercayai orang Melayu itu adalah Dendyar. Pada bab politik, semasa pemerintahan Sultan Sir Abu Bakar, baginda berjaya mengekalkan perkarangan Teluk Belanga, Thistle dan beberapa tempat lain dari British atas nasihat seseorang. Orang itu ajar baginda untuk menundukkan pegawai Inggeris dengan cara yang terpuji. Pada kisah lain-lainnya, baginda berjaya mengatasi ancaman dari kongsi gelap Cina yang terkenal beroperasi di Johor dengan bantuan teman. Tak ada kejadian berdarah yang berlaku semasa pemerintahannya. Teman tersebut dipercayai adalah Dendyar. Pada tahun 1895, zaman pemerintahan Major General Sir Ibrahim, terdapat sejarah yang menyebut Raden Dyar dalam Clinton Morning Post yang diterbitkan di Scotland pada tahun 1920-an. Sultan Ibrahim terkenal dengan reputasinya sebagai pemburu yang paling hebat dalam sejarah. Baginda biasa melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ketika pergi untuk berburu, walau berisiko tinggi. Salah satu pengikutnya yang setia berusia ketika itu adalah 50-an. Ingat tak kisah Raden Dyar pergi berburu dengan Pangeran Agong? Ya, Sultan Ibrahim selalu berjaya mengenai sasarannya dalam sehari memburu. Harimau datang kepadanya, bukan sebaliknya. Dipercayai Raden Dyar menemaninya untuk memburu dan memanggil binatang-binatang buas itu untuk muncul. Pada kisah Perang Dunia Kedua, ketika istana Semayam terbakar dengan pengunduran tentera British, dikatakan bahawa seseorang lelaki tua bergegas ulang-alik berusaha memadam api menggunakan gayung upih yang terdapat banyak lubang. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahawa setiap malam akan ada seorang lelaki tua yang siram tanaman dan bunga di taman istana menggunakan gayung upih. Juga terdapat banyak lubang. Peliknya, air dapat ditakung walaupun berlubang. Penduduk HRH Ibrahim di Bukit Sirin, Istana Bukit Besar dan Bukit Timbalan, yang mana semua pegawai Jepun ditempatkan, tidak dimusnahkan oleh bom yang dijatuhkan oleh tentera British. Sementara Istana Semayam yang terletak kurang dari 100 meter dari Istana Besar musnah akibat tembakan. Pada tahun 1959, zaman pemerintahan Sultan Ismail, tidak ada catatan mengenai Dendyar semasa pemerintahannya, tetapi Dendyar dilaporkan berkeliaran di Jalan JB yang dilihat oleh rakyat. Pada kisah Bank Hong Kong pada tahun 1970-an, kisah seorang pengurus Bank Hong Kong yang tak suka ketika melihat seorang lelaki tua sedang duduk mencangkung di pintu masuk banknya. Dia kemudian meminta pengawal untuk halau orang tua itu beredar dari kawasan premisnya. Tapi pengawal Melayu itu tidak berani melakukannya kerana terdapat banyak kisah pelik yang muncul pada tahun 1970-an di sekitar bandar mengenai lelaki tua yang misteri itu. Kemudian pengurus tersebut menghalau lelaki itu dengan mencampakkan bagnya ke arah lelaki tersebut. Lelaki itu pergi. Sesuatu yang tak dapat dibayangkan kemudian berlaku. Semua wang di dalam banknya bertukar menjadi serpihan daun dan kayu kering. Dia kemudian melaporkan kejadian itu kepada Sultan Ismail yang merupakan pemegang saham utama. Pada tahun 1979, terjadi kepada Tuan Haji Anwar, yakni pengarang sejarah yang tidak terungkap, Diary Orang Mati. Kisahnya begini. Pada petang Jumaat pada tahun 1979, dia menaiki teksi untuk kembali ke Tiram dari stesen bas lama Johor Bahru. Dia berkongsi teksi dengan seorang lelaki tua. Mereka bersembang sepanjang perjalanan mengenai keluarga, minat, hobi dan lain-lain. Orang tua itu memberi tahu bahawa namanya adalah Raden Dyar Durma Kusumo Ki Haji Ningrat. Pada mulanya dia tidak pedulikan nama itu sebab
nama ni tak biasa dia dengar. Dia mengatakan bahawa dia tinggal di kawasan lama di belakang Istana Besar, Quarters nombor 13 di sebelah kedai gunting rambut. Dia bekerja sebagai tukang kebun Istana Besar dan dia sedang bercuti. Semasa teksi tiba di tiram, mereka bertukar hadiah. Tuan Haji memberikan lelaki itu satu cincin, kemudian lelaki itu bertukar kepada keris kecil warna hitam. Orang tua itu kemudian membayar tambang RM10 kepada pemandu untuk 2 orang. Tuan Haji Anwar kemudian capailah poketnya untuk kembalikan RM5 bahagiannya kan kepada orang tua tu. Dia lelaki itu tiba-tiba hilang. Jadi Tuan Haji Anwar kemudian bertanya pada teksi, ke mana lelaki tua tu pergi? Jadi kemudian pemandu teksi itu kemudian menjawab, lelaki tua mana? Betul, Tuan Haji kata yang duduk di sebelah saya. Kemudian pemandu teksi tu bagi jawapan yang pelik. Tak ada lelaki tua yang duduk di sebelah Tuan Haji, hanya seorang pemuda. Saya ingat dia anak Tuan Haji. Jadi Tuan Haji Anwar pun meninggalkan teksi dalam keadaan tergamam. Kemudian ada sesuatu yang menyentak hatinya, seperti mendapat jawapan. Radin Dia Duma Kusumo Ki Ajiningrat sebenarnya adalah Dendyar yang terkenal. Kemudian dia bergegas kembali ke Istana Besar sampai terlupa solat Jumaat. Sepanjang perjalanan itu, dari jam 1 petang hingga 6 petang, dia berjalan melalui taman istana di Istana Besar untuk mencari tempat lama nombor 13 yang disebut orang tua di teksi petang tu. Dan kedai gunting rambut dah dirobohkan pada tahun 1930-an. Tak ada yang dijumpa. Sehinggalah pada tahun 1985, 6 tahun kemudian, semasa menyelesaikan keris buatan tangan yang dipesan oleh rakannya dari Gelang Patah, rakannya tu kata dia tak ada duit lah nak bayar kan kerja keris tu kan. Jadi memandangkan lelaki tu datang dari jauh, adik Tuan Haji pun tawarkan lah, tukarlah sesuatu yang lain lah selain duit. Jadi apa yang sahabatnya ada hanyalah sekeping gambar lama Sultan Ibrahim di kandang kuda. Jadi Tuan Haji pun terima kan, itu je yang dia ada, terima. Jadi bila tengok gambar tu, alangkah terkejutnya Tuan Haji bila melihat gambar tersebut menunjukkan bahawa lelaki tua yang ditemui pada tahun 1979 sebenarnya adalah gambar yang diambil sekitar tahun 1920-an. Dia nampaknya tak kelihatan berumur pada tahun 79, masih kelihatan berusia 50-an. Inilah gambar Raden Dia bergambar dengan seekor kuda jagaannya. Gambar ini dipercayai diambil sendiri oleh Sultan Ibrahim, diambil pada tahun 1920. Gambar ini masih digantung di rumahnya di Ulu Tebrau, Ulu Tiram, bersama dengan keris hitam kecil yang diberikan oleh Raden Dia sebagai hadiah ketika mereka berada di dalam teksi pada tahun 1979. Pada tahun 1981 di Jalan JB, beberapa kejadian lain juga dilaporkan oleh penduduk Johor mengenai kisah misteri lelaki tua ni yang berakhir pada 80-an. Adakah ini kebetulan? Ingat tak kisah sumpah Raden Dia untuk melindungi Tengku Cik pada tahun 1600 dulu? Ramai yang tak tahu nama sebenar Sultan Abu Bakar adalah Engku Cik Abu Bakar dan Sultan Ibrahim adalah Engku Cik Ibrahim. Sementara nama panggilan almarhum Sultan Iskandar dipanggil Tengku Cik oleh keluarga diraja. Adakah ini kebetulan? Wallahualam. Pada pandangan makrifat dan batin yang saya dapat, semua kisah yang disediakan tadi adalah benar. Dendyar gaib dan beliau merupakan seorang yang bertaraf wali yang diangkat oleh Allah. Sebab itu, sehingga kini tiada makam Dendyar. Dan yang dikatakan makam Dendyar di Teluk Belanga berdekatan dengan makam Raden Mas tu adalah bukan makam Dendyar, tapi itu adalah makam bagi Pangeran Agung sebenarnya. Kenapa makam Pangeran Agung biasa je? Kerana Dendyar ketika itu mendapat petunjuk bahawa
Pangeran Agung meminta supaya muliakan Raden Mas daripada dirinya, kerana Raden Mas adalah wanita suci dan mulia, anak yang sangat taat dan kasihi ayahnya. Makam Raden Mas ini adalah makamnya yang sebenar, terletak di atas bukit, dan ini makam bagi Pangeran Agung terletak di bawah bukit. Ya, ini ayah kepada Raden Mas di Teluk Belanga, Singapura. Jadi itu saja video untuk kali ini. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini, sila kongsikan di bahagian komen di bawah. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda, dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Selain itu, anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju eksplorasi misteri mistik ini di Shopee. Dapatkan maklumat lanjut pada bahagian description di bawah video ini. Sampai di sini saja video kali ini, dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.